Kini dilihat lebih ramai gadis muda mula memilih untuk menanggalkan tudung selepas beberapa lama di kampus. Ia seolah-olah trend pada masa kini dan menarik ya untuk kita melihat dan mendapat tahu apakah persepsi dan pendapat lelaki berkenaan perkembangan dan trend ini. So hari ini korang bersama dengan Bella dengan show kita Tudung Terbang dalam Kehidupan Kampus. Dan juga bersama tetamu khas Bella hari ini, Syafiq dan juga Haris. Saya Haris daripada Persatuan Pengajian Asia Tenggara, Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Muhammad Syafiq bin Cendros. Boleh panggil Syafiq Sani. Saya merupakan pelajar tahun keempat Fakulti Sains Jabatan Kimia. Okey, sebelum tu Bella nak ucapkan terima kasih atas kesudian Haris dan juga Syafiq bersama-sama dengan Bella hari ini untuk kita berkongsi pendapat. So, without further ado, kita mulakan Boleh. Okey. So, adakah anda setuju dengan premis permulaan show ini yang lebih ramai siswi membuat pilihan ataupun pilihan membuka tudung ini? Apa yang anda lihat sekeliling kampus ni sekarang ni atas persepsi korang je sebenarnya, tapi lain kat kampus lain. So, apa pendapat korang? Alright, okay, mungkin saya Haris boleh jawab dulu Pada pendapat Haris sendiri, pada apa yang Haris dah lihat, daripada kita dah ada kawan-kawan daripada universiti lain juga kan, ada nampak peningkatan, mungkin orang kata trend yang mana orang kata lepas tudung lah kan, macam topik kita sekarang ni kan. Tetapi mungkin kalau kita kata lebih detail dalam fakta, kalau kita cakap pasal fakta lah, macam ada data tak, kita tak tahulah sebab it's just based on apa yang kita nampak kan. Macam oh member ni dulu pakai tudung, sekarang tak pakai tudung, macam tu lah. Tapi kenapa dia buka tudung ke apa ke, yang tu kita tak berapa sure lah. Itu daripada saya sendiri lah. Okay, kalau pendapat saya pula, bila kita tengok fenomena terbang tudung dan tudung terbang ni kan, basically macam ni lah Haris cakap, kita tak tahu faktor dia apa. If let's say kalau kita tahu the factors yang affect, maybe like tudung terbang ni bukanlah dia kata terus tak bertudung ataupun terus bertudung, tapi dia on off. Maksudnya mungkin hari ni dia bertudung, besok tak bertudung. So means that ada perkara yang mempengaruhi mereka ni. Mungkin contohnya kita tahu ibu bapa, keluarga ataupun rakan-rakan dan mungkin idol mereka sendiri. Itu yang menyebabkan mereka ni terjadilah fenomena tudung terbang. So disclaimer kat sini yang berdasarkan apa yang Haris cakap tadi, kita tak ada data ataupun maklumat yang kukuh untuk kita cakap yang semua siswi ataupun rata-rata ataupun majoriti siswi kat dalam kampus ni menanggalkan tudung sebab nak ikut trend ke apa ke, tak ada So mestilah Haris dengan Syafiq berlagak yang interview kita ni berdasarkan kontroversi artis-artis kat Malaysia ni. Contoh macam Jana, macam hari tu yang baru-baru ni Mawar Rashid kan. Faham-faham je lah sekarang ni anak muda kita mudah terpengaruh, lagi-lagi kat dalam universiti ni. Apa yang anda rasa sebesar mana pengaruh artis-artis ni terhadap fenomena buka tudung ni? Maybe sebab apa, kita pernah jugalah on personal level tanya macam member kan, macam dulu kau sekolah mana, and then ada lah yang cakap dia datang daripada background agama, religious, begini kan. And mostly boleh kata orang kata daripada pelibatan daripada trend artis tu sendiri pada Malaysia mungkin tak berapa kuat sebenarnya. Tapi it's more of mungkin salah satu faktor jugalah, mungkin lah orang kata kan. Sebab bila artis tu, kalau kita tengok posting diorang pun, diorang banyak je macam terangkan dalam caption macam okay, saya minta maaf saya buka tudung ni sebab macam ni kan. Dan bila kita tanya orang yang sama tu juga, diorang boleh bagi tahu reason yang lebih kurang. Macam tadilah macam Syafiq sebut disahkan keluarga, rakan-rakan juga. Itu apa yang Haris lihat lah. Bagi saya nak kata kita pengaruh, kita lihat dalam universiti lah sendiri kan, dalam kampus. So bila siswi ni kita masuk dalam universiti ni, kita akan lihat satu culture lah, which is orang ramai akan cakap culture shock lah. Contoh macam dulu dia tak pernah lagi nampak mungkin budaya sebegini, tak pakai tudung ke apa sebagainya, especially macam background sekolah agama. So bila once dia masuk dalam universiti, dia nampak benda macam ni, which is dia nak try, which is a new thing actually. Bila sifat manusia sendiri pun kita tahu suka mencuba curious benda baru. So bila kita nak
cuba benda baru dan kita nampak benda tu macam suits our macam facial lifestyle, and kita akan continue with that style. So dia berdasarkan kita rasa ingin tahulah, Betul. ingin experience Ingin cuba. benda tu. Mungkin kalau Haris boleh tambah sikit boleh. macam tadi sebabkan daripada orang kata gejala sosial tu juga kan, daripada orang kata nak try benda baru, curious. Mungkin juga ada yang mungkin sepanjang hidup dia dah pakai tudung. So dia macam bila dah masuk universiti ni dia bebas sikit daripada keluarga, dah tak kawal dia. Macam you know what, kita try new things. Itulah dia macam dia nak tahu. Sekarang ni kita tahu beberapa universiti kat dalam Malaysia ni dia mewajibkan pelajar perempuan ataupun yang muslimin ni untuk memakai tudung. So saudara Haris dan juga Syafiq lah, korang lebih cenderung terhadap langkah ini ataupun korang rasa tak perlulah, biarlah masing-masing buat hal masing-masing? Okay, yelah, kita tahu ada beberapa universiti dah mewajibkan untuk memakai tudung dekat kampus. Pada pandangan saya sendiri, kita dalam satu Malaysia ni kita ada pelbagai agama, dan kita sebagai Islam pun, yang beragama Islam, kita tahu kita dituntut untuk wanita perempuan untuk menutup aurat, bertudung. Jadi bagi saya ialah salah satu langkah yang bagus. Itu daripada side if sekiranya dia Muslim. And second, ada juga yang mengatakan bahawa kita membuka ataupun ialah bebas untuk membuat pilihan, sebab kita tak boleh paksa dia. Tapi at one time kita kena tahu di akhirnya dalam hidup ni kita pengakhiran tu kan lah kita tengok. Jadi if let's say kalau kita dah bantu untuk students ni bertudung dan sebagainya untuk aurat, tapi katakanlah benda tak jadi, kita cuba alternatif lain lah, usaha-usaha lain. Contohnya macam kita menasihati secara personal dan sebagainya, sebab benda ni pun akan ditutup dalam Islam dan dia sepatutnya berlaku lah. Kalau pada saat Haris pula mungkin agak beza sedikit lah, sebab pada Haris bila tetapkan peraturan, orang kata control sikit lah, bila pelajar perempuan Islam kena pakai tudung, mungkin depends on universiti jugalah. Sebab mungkin kalau macam kampus macam Universiti Malaya sendiri ni mungkin kita tak menetapkan terlalu macam based on agama, kaum, sebab kita pelbagai kan. Tapi kalau untuk macam UIA, quiz, mungkin terpaksa jugalah untuk role macam tu kan. Diorang belajar agama despite mungkin ada non-Muslim yang masuk universiti tu, sebab orang kata dia dah tetapkan dia punya universiti dia adalah bersifat begitu. Kalau untuk pelajarnya sendiri, itu mungkin macam Syafiq cakap jugalah, kata ada kebebasan juga untuk pelajar, perlu ada untuk kalau diorang nak pakai apa sebagainya. So semua tu atas pilihan sendiri lah patutnya. Dia mungkin saya boleh tambah sikit, apa perkara yang kita buat, contoh peraturan ke undang-undang sebagainya, adalah untuk kita, ada satu usaha untuk kita bantu juga kita sendiri, kawan-kawan kita untuk mentaurat. Tapi at the end dia bergantung pada sini juga, sama ada atau ikut atau tidak. Macam yang non-Muslim yang kena masuk, bukan kena lah, macam contoh diorang yang non-Muslim nak masuk sesetengah universiti, diorang terpaksa letakkan kain ataupun tudung lah, cover macam tu je. Tu macam mana pula pendapat Syafiq dengan Haris? Tu sebenarnya padahal bukannya diorang pakai tudung pun sebab diorang non-Muslim kan, tapi sebab diorang masuk, diorang kena buat macam tu. Kita kena tengok juga peraturan tu sama ada ditetapkan kepada Muslim ataupun semua sekali. Ni pun saya disclaimer, kita pun tak pasti macam mana peraturan dia. If let's say kalau ditetapkan untuk semua, which is not fair juga, sebab non-Muslim kan dia ada gaya hidup sendiri. Dan if let's say kalau ditetapkan hanya khas untuk Muslim, which is of course lah non-Muslim boleh untuk masuk tanpa tudung pun. Anda rasa MPP ni boleh tak memainkan peranan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi ni untuk menggalakkan diorang untuk masuk dialog ataupun forum untuk membincangkan peranan positif agama dalam hidup gadis-gadis muda sekarang ni? KMUM nak jawab? Saya mungkin kita minta ni lah mahasiswa dulu kan. Mahasiswa, okay lah. So okay, pada Haris on again lah, orang kata personal punya opinion is that macam UM ni kita ada KMUM, which is kata student punya union kan. Jadi bila kita kata MPP ke ataupun kesatuan mahasiswa pun kan, perlu ada satu benda yang penting, which is selain daripada autonomi mahasiswa, adalah dia jadi safe space kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi bila kata safe space,
pelajar, kalau terutamanya mahasiswi, diorang tak patut rasa diorang ni distereotipkan dengan benda-benda yang bukan. Okay, so maksudnya kalau diorang tak pakai tudung kan, event tu, so diorang patut diterima juga dalam kalau ada diskusi, ada forum sebagainya. Even katalah kalau KMUM ada buat event macam diskusi muslimah, forum muslimah kan, benda tu patutnya diterima juga. Macam okay, kalau ada non-muslim nak masuk ke dan diorang memilih untuk tak pakai tudung, benda tu sepatutnya akan jadi safe space untuk diorang. Okay, bagi saya pula, bila kita melihat, okay, soalan dia tertumpu kepada KMUM, tapi bagi kami KMUM sebenarnya untuk menjayakan suatu program tu adalah kebersamaan. Kita melibatkan apa-apalah badan-badan kan kita ada, kelab, persatuan yang kita ada di fakulti, baik pun di Kolej Kediaman. Sebab apa, at the end kita nak make sure as a whole benda ni akan effect the program successfully. Okay, untuk menjawab sama ada berjaya ataupun tidak tu, sebenarnya dekat sini pun sekarang kita dah ada berapa program lah yang kita tetapkan. Contoh macam kalau di fakulti pun ada masing-masing, tapi di peringkat KMUM kita juga ada satu portfolio which is kepelbagaian, kerohanian dan kebudayaan. So portfolio ni akan merangkumi segala benda yang berkaitan dengan keagamaan, which is kita akan bantu untuk initiate segala program dan memberi pendedahan lah kepada para pelajar. Untuk contoh, sebenarnya forum berkaitan dengan tak kisahlah sama ada dari segi hal lelaki atau hal wanita, sebenarnya dua penting. Especially bila kita cakap tentang hal wanita ni, ada banyak perkara dari segi keselamatan, dari segi morality, kepercayaan dan sebagainya. Dan that's why saya boleh jamin inflasi kalau apa-apa program kita adakan lepas ni, which is kita akan insyaAllah kita akan dapat jalankan dengan baik. Tak ada paksaan kalau mahasiswi ke tak nak masuk? Tak ada. Tak ada. Dia bergantung pada diri juga. Yang penting ada QR code, scan. Yang lain-lain mana itu apa lah. Untuk merit? Bukanlah untuk merit. Kita fokus untuk goals participation lah. Kita make sure diorang dapat lah sebenarnya. Bukti hadir. Okay, masing-masing dah ada girlfriend ke belum? Belum? Dah. Okay, so korang as Muslim, lelaki Muslim ataupun kita sebut sebagai Muslimat, korang lebih prefer cari girlfriend yang bertudung ke, yang tak bertudung ke taste korang lain? Tak nak Muslim juga ke macam mana? Pagi. Okay, Syafiq dah jawab tu. Walaupun ada girlfriend. Okay, bagi saya Alhamdulillah sekarang girlfriend saya bertudung. And Alhamdulillah. Saya basically my parents background pun actually macam ada agama lah. So saya pun daripada sekolah agama. So and saya pun berharap sangat benda ni akan continue lah, which is girlfriend saya akan tetap bertudung walaupun apa jugalah jadi sekalipun. Saya memang doakanlah sentiasa dia istiqomah. Amin. Kalau katakanlah satu hari nanti girlfriend Syafiq ni dia decide untuk ambil keputusan untuk menanggalkan tudung, macam mana reaksi Syafiq? Nak sokong dia ke, nak bantah kakau ke? Okay, bila kita manusia dengan manusia, so kita nak kena faham kata apa isi hati manusia. First tak adalah macam terus tembak ke apa ke, tak. Kita tanya dulu kenapa macam berubah hati ke sebagainya. Mungkin ada perkara yang kata apa bermain fikiran dia, membuatkan dia rasa macam aku terpaksa buat macam ni. So first kita kena tanya dia lah what's wrong. And then if let's say kalau benda tu kita boleh fix, kita fix. If let's say kalau tak boleh juga, mungkin bagi saya memang kita cubalah menasihati, even like sama ada benda tu secara direct ataupun indirect, kita kena tetap menasihati juga. Itu kalau my effort lah. Tapi kalau dia berkeras juga, tak nak dah lah, tak nak pakai tudung dah lah, macam mana? Berkeras juga, tak nak dengar cakap juga. Berkeras juga itulah sebenarnya dalam kita berumah tangga ni kan. akan InsyaAllah amin kan. Sebenarnya dia sebenarnya matlamat dia daripada awal sebenarnya. Apa tujuan kita untuk berumah tangga, berfamily kan sebenarnya. Despite kita nak ada orang bersama kita, bukan tu sebenarnya. Kita nak actually improve together. So if let's say kalau benda tu that's the main goal yang kita nak bawa daripada awal sampai habis, supposedly it can be better lah. Yelah, kita tak pastilah benda tu mungkin terjadi atau tak jadi. Tapi dia bergantung lah pada situation tu, supaya kita
kita kena fikir banyak sebenarnya sebelum kita buat keputusan. Itu je lah saya boleh katakan. Haris sendiri macam mana kalau ada sekarang tak ada girlfriend kan, so kalau ada girlfriend nanti nak cari yang tak bertudung ke, yang bertudung ke, Ataupun mungkin dah ada crush. Kan? Kena juga. Pandai dia. Habis. Untuk Haris sendiri, kalau orang kata macam preference kan, mungkin kita pilih sebenarnya untuk tudung. Bukanlah sebab macam kita rasa tudung ni cantik ke apa, tak. Sebab okay, ni kena decide untuk agama, decide untuk diri sendiri dan juga family lah. Sebab kalau let's say lah, if Haris dah ada calon, dah ada calon, kita nak kahwin, memang serius gila babi nak kahwin ni. So, okay, sorry. So kalau dia memilih jugalah untuk memang tak pakai tudung, mungkin pada awal kenal pun dia tak pakai tudung, Haris berpegang yang dalam agama ni kita tak ada paksaan, tapi macam Syafiq cakap lah, kita kena berterusan mungkin menasihati, sebab yalah, at the end of the day pun pengakhiran kita yang penting. So sebab kalau kita dah kahwin, kita nak kahwin dengan dia, kita perlu ada juga orang kata benda ni yang dipanggil sebagai toleransi dan communication lah. So kalau dia memilih untuk tak pakai tudung pada awal, kita kena tanya diri kita balik lah, macam kau nak buat apa sekarang? Dia tak nak pakai tudung, kau nak memilih untuk pergi ataupun kau nak, kalau kau rasa kau nak tahan nak pergi lah. Kalau kata kau kena stay, kalau kau rasa kau boleh stay dengan dia, sebab kita kena ingat manusia ni semua orang ada preference diri sendiri, dia ada karakteristik dia sendiri. Kita bukannya kahwin dengan The Sims ke apa, kita boleh control kan. Tak ada paksaan lah. So kepada calon isteri Haris, tak ada paksaan untuk tidak bertudung. Boleh contact nanti kita orang insert number kat bawah Okay, IG semua kita orang bagi, jangan risau. Okay lah, kita pun dah nak wrap up ni. So any last word kepada korang? Yelah, bila kita bercakap dengan turun terbang ni, dah satu fenomena. Dan back to apa sebenarnya matlamat kita, which is if let's see the intention of untuk kita mencuba tu, mungkin kepada pihak ataupun individu tersebut, mungkin yelah kita boleh fikirkan balik semula sebagainya. And yelah, kita tak tahu, macam saya katakan, banyak faktor untuk mengaruhi benda-benda macam ni. Dan pihak-pihak yang terlibat yang lain juga boleh juga sebenarnya menabur segala usaha alternatif, berikan yang terbaik lah untuk make sure benda ni sebenarnya at the end bukanlah paksaan, tapi menjadi sebati dalam hidup kita. Kata-kata terakhir pada Haris, mungkin mana mahasiswi kat luar sana, pasal isu ni agak isu yang besar juga sebenarnya kan. Mana yang rasa macam masih orang kata ada rasa nak terbuka tudung ke apa ke, saya harap mesti istiqamah lah dalam pakai tudung. Mana mungkin yang dah membuat pilihan untuk membuka tudung tu, macam Syafiq cakap jugalah, mungkin reflect balik pasal kata kehidupan anda. Kalau rasa hidup anda mungkin orang kata lebih baik begini, cuba, mungkin boleh teruskan begitu. Tapi kalau reflect balik juga kehidupan anda sebelum tu dengan pakai tudung, ada perbezaan tak dan sebagainya, orang kata muhasabah diri balik lah, kata that kind of word lah. So yalah, sebab benda ni sebenarnya juga bila kita ada diskusi macam ni kan, sebenarnya pada harapan Haris, kalau kita ada mahasiswi pun lebih eloklah kita mendengar pandangan daripada diorang lah. Kalau diorang boleh komen, mungkin diorang lebih pendapat diorang lagi personal lah. Please komen. So baiklah, kita dah pun sampai ke penghujung show kita hari ini. Topik pada hari ini, tudung terbang dalam kehidupan kampus. Terima kasih diucapkan buat Syafiq dan juga Haris atas kesudian untuk bersama dengan Bella hari ini. Kita berkongsi buah fikiran, berkongsi pendapat, dan diingatkan ini hanyalah pendapat individu semata-mata. So baiklah, itu sahaja untuk hari ini dari Bella dan tim MKR. Bye. Bye.